Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak buat ulang kaji berkaitan dengan topik ataupun bab yang ke-10, matematik tambahan tingkatan 4. Nama dia adalah nombor indeks. Jadi nombor indeks ni dalam peperiksaan dia keluar dalam kertas 2, bahagian C. Bahagian C. Sebenarnya nombor indeks dalam matematik tambahan adalah topik yang mudah. Boleh kita anggap sebagai topik yang mudah sebab kita pernah belajar basic-basic nombor indeks ni dalam peratus, lepas tu dalam cerita purata ataupun min. Jadi cikgu nak share skrin. Okey. Jadi matematik tambahan tingkatan 4. Okey. Bab yang ke-10. Bab yang ke-10 ni, okey. Nama dia nombor indeks. Dia cuma ada 2 perkara saja. Dia punya subtopik dia kita belajar nombor indeks ataupun dipanggil sebagai indeks harga. Dua benda yang sama saja, nombor indeks ke ataupun indeks harga ke, dua benda yang sama. Jadi nampak tak dekat sini? I ni adalah nombor indeks ataupun indeks harga, sama juga dengan Q ni adalah kuantiti semasa bahagikan dengan kuantiti asas darabkan dengan 100. Jadinya benda yang seperti ini, Q1 per Q0 darabkan dengan 100, ini dinamakan sebagai peratus. Cuma yang nombor indeks ataupun indeks harga ni, kita tak letak dia, tanda peratus tu kita tak letak lah. Kita jadikan dia numbers sahaja. Sebenarnya benda ni adalah peratus. Sebenarnya benda ni adalah peratus. Cuma peratus ni biasanya kita tak boleh lebih daripada 100%. Cuma nombor indeks dengan indeks harga ni dia boleh lebih daripada 100%. Sebab itu kita tak letak dia punya peratus. Tapi konsep dia nombor indeks harga ni adalah peratus. Cikgu ni baliklah. Dia punya konsep bagi konsep bagi indeks harga ataupun nombor indeks ni adalah peratus. Kan? Peratus. Kita belajar darjah 6 dulu peratus. Okey. Subtopik yang kedua ialah indeks gubahan. Indeks gubahan ni dia sebiji, sama juga dengan purata. Purata ataupun orang kata min lah, min. Purata ke min ke, itulah indeks gubahan. Jadi indeks gubahan, dia punya formula dia I adalah macam ni. Ini purata lah ni. Sama juga dengan kita jumlahkan semua sekali indeks harga darabkan dengan pemberat. Okey, kita jumlahkan semua sekali I indeks harga darabkan dengan pemberat bahagi dengan jumlah pemberat. Macam itulah. Nampak. Tapi apa pun indeks gubahan adalah purata sebenarnya. Indeks harga adalah peratus. Itu je lah. Mari kita tengok soalan. Okey. Jadi dia bagi tahu. Ini kadar sewa bulanan. Ini soalan kadar sewa bulanan tahun 2006, 2008, 2010. Lepas tu dia suruh cari indeks harga tahun 2008 berasas tahun 2006. Jadi tahun 2006 tu sebagai asasnya tahun 2008. Okey, tahun 2008 kita mulakan dengan I dia lah. I ni sama juga dengan harga tahun 2008 itu di belah atas. 2008 600. Okey. Lepas tu berasaskan tahun 2006 500. 600 per 500 darab 100. Kan senang. Ini ambil kalkulator. Okey, ambil kalkulator. Tekan-tekan je lah. So, kita akan dapat jawapan 120. Sepatutnya kita akan tulis 120%, tapi dalam cerita nombor indeks ataupun indeks harga kita tulis saja 120. Jadi 120 tu adalah indeks harga dia.
Itu saja. Okey. Okey. Mari kita tengok soalan. Ini biasanya soalan-soalan peperiksaan bentuk macam ni lah. Dia tak buat jadual lah untuk kita. Kita yang kena buat jadual. Jadi, indeks harga sebuah basikal 2013 berasaskan tahun 2010. Okey, ialah 107. Jika harga basikal itu pada tahun 2013 ialah 580, hitung harganya pada tahun 2010. Banyak sangat ni. Jadi kita cubalah buat jadual seperti ini. Ataupun kita cuba buat jadual seperti ini. Okey. Jadi kita buat tahun. Okey. Jadinya tahun yang ada adalah tahun 2013. 2013 dengan tahun 2010. 2010. Okey. Yang keduanya, kita buatlah dia punya harga dia kan. Harga sebenar lah ni, harga RM. Harga ni maksudnya adalah RM lah RM. Okey. Yang ini indeks harga lah. Indeks harga. Jadinya indeks. Cuba tulis indeks sajalah ini para pelajar dah faham dah. Indeks maksudnya adalah indeks harga. Jadi mari kita tengok. Harga pada tahun 2013 ada tak? Jadinya harga pada tahun 2013 ada, maknanya 580. Okey. Harga tahun 2010 ada tak? Itulah maksudnya yang nak dicari. Yang ini dicari kita jadikan dia lah X. Jadi harga indeks pula. Indeks pada tahun 2013 107. Indeks pada tahun 2010 tak ada, tapi sebenarnya kita anggap dia 100%. Sebab dia kata itulah berasas. Kalau berasas tahun 2010, tahun 2010 ni dia punya indeks harga jadi 100. Tahun 2013 dia bagi tahu harga dia adalah 107. So, kita pun dah dapat Tapi sekarang ni dia nak harga pada tahun 2010. Dia nak pada tahun 2010. Jadi kita pun boleh je tahu, tak ada masalah. Boleh buat macam-macam cara. Boleh buat macam-macam cara. Cara biasa yang kita buat adalah macam mana? Ini cara biasa 580 perkan dengan X sama juga dengan 107 per 100. Gitu je lah. Jadinya ini darab sini, X darabkan dengan 107. Jadinya dia jadi dia jadi 107X sama juga dengan 58012. Macam tu. Dia X sama juga dengan 580 bahagikan dengan 107. Okey. So jadinya X sama juga dengan cuba 580 bahagi 107. Okey, kita dah dapat jawapan. Jadinya harga pada tahun 542.06. Ini RM lah ni. Jadi X tu adalah RM Cikgu sekejap. X adalah RM. Okey, X adalah RM. X adalah RM. X sama je dengan RM. Okey. Ini satu cara. Ini satu cara. Apa kata kita guna cara yang lain pula? Cara yang lain ialah kita cuma buat macam ni sahaja. Sama juga sebenarnya tapi kita buat cara yang lain, iaitu cara biasalah, cara masa kita tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Ini cara matematik tambahan. Kita kena ingat formula dia. Formula dia apa? Formula dia kalau kita nak cari I,
sama juga dengan Q1 per Q0 kan, ataupun satu lagi disebabkan dia ni harga price 1 per price 0 darabkan dengan 100. Okey, jadi kita dah tahu dah, kita dapat jawapan 107. Jadi dekat sini kita buat 107 sama dengan price 1. Price 1 adalah 580 perkan dengan X juga darab 100. Okey. Jadinya nak buat macam mana? Jadinya 100 ni pindah sini. Jadinya 107 perkan dengan 100 sama dengan 580 perkan dengan X. Jadinya sama jugalah. 107X sama juga dengan 5K80 00. Jadi X sama juga dengan bahagikan, kita akan dapat 542.06 RM. Ini RM ni. Ini RM. So begitulah dia. Kalau kita buat kotak ni kita boleh selesaikan lah. Okey. Okey. Itu soalan. Soalan yang seterusnya. Soalan ni kita dah buat. Soalan ni kita dah buat. Mari kita tengok soalan ni. Harga sebuah buku teks matematik pada tahun 2018 dan tahun 2012 masing-masing ialah RM32.50 dan RM25.50. Hitung indeks harga. Dia suruh cari I lah ni. Ingat balik I sama dengan P per P0 darabkan dengan 100. Macam tu hitung hitung indeks harga buku teks itu pada tahun 2018 berasaskan tahun 2012. Yang ni senang sangat. 2018 harga dia RM32. Jadinya dia suruh hitung harga I sama juga dengan, jadi 2018 RM32.50 perkan dengan harga pada tahun 2012 iaitu RM25.50. Okey, kita darabkan saja dengan 100. So, kita ambil kalkulator. Kita dapat jawapan 127.45. Inilah indeks harga tahun 2018 berasaskan 2012. Okey. Untuk ini soalan A. Soalan B kita patahkan balik. Soalan B pula 2012 adalah RM25.50 perkan dengan RM32.50. Kita darabkan dengan 100. Kita darabkan dengan 100. Ini 25. Kita dapat jawapan dia ialah 78.46. Ini indeks harga. Senang saja kan indeks harga ni sebenarnya kita cerita pasal peratus saja. Okey. Jom kita tengok soalan yang lain pula. Okey, soalan yang lain, yang ni soalan latihan biasa saja. Jadinya dia suruh cari nilai X. Cari nilai X. Kita tengok-tengok dekat sini dia bagi tahu tahun, harga, lepas tu dekat sini indeks harga. So kita tahulah ini sebenarnya peratus. Tapi peratus ni lebih daripada 100%. Kita tak namakanlah dia peratus. Okey. Indeks harga tahun 2015 berasaskan tahun 2013. Jadi tahun 2013 ni seolah-olah macam tahun ni adalah 100% lah. Okey, 100% seolah-olah. Okey. Jadinya harga dia ni pada tahun 2013 harga dia RM20, tahun 2015 X. Jadinya jawapan dia adalah 138. Jadinya kita ingat balik. Okey, katakan P1 per P0 darabkan dengan 100 sama juga dengan I lah. I ni 138 lah. Ini I ni kita dah dapat tahu 138. Jadinya
indeks harga pada tahun 2015 138, tapi harga ni kita tak tahu. Maknanya harga ni jadi X lah. X perkan dengan 20, darabkan dengan 100. Okey, darabkan dengan 100 sama dengan sama dengan 138. Jadi kita pindahkan je lah. Nak pindah macam mana? X per 20 sama dengan 138 bahagi 100. Jadinya kita pindah sini. Ini pindah sini. Jadi 100x sama juga dengan apa? 100x sama juga dengan 138 darab 20. 138 darab 20. Kita dapat 2760. Ini x sama juga dengan 2760 perkan dengan 100. Jadi harga X sama juga dengan dia ni harga dalam bentuk RM lah. RM RM27.60. Jadi X ni harga dia adalah RM RM27.60. RM27.60. Gitu lah. Okey, mari kita tengok yang seterusnya. Yang ni kita diberitahu indeks harga tahun 2013 berasaskan 2012 adalah 126. Jadinya ini 2013 berasaskan tahun 2012. 2012 dia punya ni adalah 100 lah. Dia punya asal dia adalah 100. Jadinya ingat balik P1 per P0 darabkan dengan 100 sama I. I ni adalah indeks. Yang ni lah indeks harga. I ni indeks harga lah. Okey. Jadinya kita tahu ni sama dengan 126. Tapi 2013 iaitu RM44 sekupang. RM44.10 perkan dengan X. Darabkan dengan 100. Darabkan dengan 100 sama dengan 126. Ya, kita buat yang seterusnya adalah 44.10 perkan dengan X sama dengan 126 perkan dengan 100. Sebab 100 pindah. 100 ini pindah. Okey. Jadinya kita akan tahu 126 X sama dengan 4410. Sebab apa? Sebab darab. Ini darab sini. Macam tu. Ini X sama juga dengan RM 4410 bagikan dengan 126. 4410 bagi 126. So kita dapat jawapan RM 35. Jadi X kat sini jawapannya adalah RM 35. Dia main macam tu je peratus ni kan, ataupun indeks harga ni. Okey, indeks harga ni dia main asas dia adalah peratus. Asas dia adalah peratus. Okey. Yang ini pun sama juga. Yang ini pun sama juga, tapi ini banyak lagi lah yang kita kena buat. Okey, banyak yang kita kena buat. Tapi tak apa, ini cikgu tinggalkan kepada anda. Cuba anda tengok, capture soalan ni. Cari nilai X, cari nilai Y dan cari nilai Z. Macam itulah. Okey. Jadi semua dia berasaskan kepada formula harga pada harga semasa perkan dengan harga asas darabkan dengan 100, dapatlah dia punya indeks harganya. Macam itulah. Harga semasa bahagikan dengan harga asas darabkan dengan 100 dapat dia punya indeks harga. Okey. Cuba tinggalkan soalan ni kepada anda untuk anda buat. Okey, capture soalan ni. Senang saja, kita guna formula yang sama je. Kita buat kita buat ni je. Tukar-tukar saja dia punya apa? Kita buat dia punya ni lah, persamaan linear dia tu. Okey. Sekarang ni kita belajar pula indeks gubahan. Indeks gubahan, kalau indeks harga, indeks harga, okey, indeks
harga, dia punya simbol dia adalah I sahaja. I sahaja. Tapi indeks gubahan, okey, indeks gubahan, dia punya simbol dia adalah I dan kat atas ni ada ni. Topi ya. I topi. Okey, dia suruh cari indeks gubahan. Maksudnya dekat sini dia suruh cari I topi. Indeks gubahan tu apa? Indeks gubahan ni maksudnya lebih kurang sama macam purata ataupun min. Purata ataupun min lah. Okey. So sekarang ni dia bagi dah indeks harga. Jadi kena ingat indeks gubahan adalah indeks harga, bukan harga. Bukan harga darab pemberat, tapi indeks harga darabkan dengan pemberat, kita jumlahkan, kita bahagikan dengan semua sekali pemberat. Ataupun dia punya dia punya formula dia bagi indeks gubahan adalah macam ni. I tanda sama juga dengan jumlahkan semua, okey. I kalikan dengan W pemberat, pemberat tu W, bahagikan dengan bilangan pemberat. Macam itulah. So nak buat macam mana ni? Maknanya kita akan buat macam mana? 115 kalikan dengan 5. Okey. Lepas tu tambahkan dengan 110 kalikan dengan 3. Tambahkan dengan 130 kalikan dengan 2. Okey. Tambahkan dengan 140 kalikan dengan 2. Okey. Jumlahkan dia, perkan dengan semua sekali. 5 tambah 3 tambah 2 tambah 2. 5 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Macam itulah. Ini kita kira yang atas, okey, kira yang bawah. Jangan kita buat guna kalkulator terus. Tu, maknanya kita kena kira dulu 115 kali 5. Lepas tu tambahkan dengan 110 darab 3. Jadi cikgu buat sikit lah ni. Okey. Ini kurungan 115 kali 5. Okey, tambahkan dengan 110 kali 3. Okey, tambahkan dengan kurungan 130 kalikan dengan 2. Tambahkan dengan 140. Okey, kalikan dengan 2. Okey, terus. Jadi untuk jumlah yang atas ni, kita kira dulu yang atas ni. Yang atas ni kita akan dapat jawapan 1445 perkan dengan 5 tambah 3 tambah 2 tambah 2, berapa tu? Jadinya 8 perkan dengan 12. Perkan dengan 12. Ni bahagilah 1445 bahagikan dengan 12. Kita akan dapat jawapan 120. Jawapannya adalah 120.42. Ini indeks gubahan ataupun ini adalah purata indeks harga. Purata indeks harga macam tu. Okey. Jom kita tengok soalan. Jadinya yang ini cari nilai X kat sini. Cari nilai X kat sini. Okey. Jadinya diberi indeks gubahan, jawapan dah diberi 118. Jadi senang saja. Jawapan pun dah diberi, cuma kita cari nilai X je lah. Macam mana tu? Maksudnya, yang ni panjang sikit jalan kerja dia. Maksud dia ialah kita akan buat 115 kali 3. Okey, tambahkan dengan 105 kalikan dengan X. Tambahkan dengan 130 kalikan dengan 6. Tambahkan dengan 121 kalikan dengan 5. Okey. Perkan dengan perkan dengan 3 tambah X tambah 6. Okey.
tambah 5. Okey. Ni semua sama dengan 138. Minta maaf, 118. Dia bersamaan dengan 118. Okey, bersamaan dengan 118. Tu. Sebab indeks gubahan dia 118. Jadi nak buat macam mana ni? Selesaikanlah. Ataupun senang cerita yang bawah ni, okey, kita selesaikan atas dulu boleh tak? Okey. Jadinya cuba kita buat. 115 kali 3 tambahkan dengan 130 kalikan dengan 6. Okey. Tambahkan dengan 121 kalikan dengan 5. Okey. Kita dapat kat sini adalah jawapan jadi di sini adalah 1730 tambahkan dengan 105x perkan dengan 3 tambah 6 tambah 5. 3 tambah 6 tambah 5, 14 tambah x. Okey, 14 tambah x sama dengan 118. Okey. Jom kita buat yang seterusnya. Jadi ini ni 14 tambah x kita pindah ke sini. Okey, dia akan jadi 1730 tambahkan dengan 105x sama dengan 118 kurungan 14 tambah x. Macam tu. Okey. Ini selesaikan ni 118 kali 14, 118 kali x, dia akan jadi apa tau? 118 kali 14. Okey, jadinya sekali lagi kita buat 1730 tambahkan dengan 105x sama dengan 1652 tambahkan dengan 118x. Ini yang 105 dengan 118x ni kita dekatkan. 1730 dengan ni kita pindahkan nombor, kita pindahkan dengan nombor, x kita pindahkan dengan x. Dia jadi 105x tolakkan dengan 118x sama juga dengan 1652 tolakkan dengan 1730. So kita dapat jawapan negatif 13x sama juga dengan negatif berapa tu? 16 tolakkan dengan 1730, negatif 78. So jadinya x adalah sama juga dengan negatif 78 bahagikan dengan negatif 13. Jadinya sampai sini kita tahu kan, negatif 13 kita pindah, jadinya x sama dengan negatif 78 bahagikan dengan negatif 13, kita dapat x ni sebenarnya jawapannya adalah 6. So x ni jawapannya adalah 6. Okey. Senang je. Walaupun dia cerita pasal purata, kita tahu formula purata macam mana nak selesaikan. Kita bolehlah gunakan persamaan linear punya konsep untuk selesaikan dapatkan x. Okey. Jadi cikgu ingat sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu kita punya contoh-contoh soalan berkaitan dengan nombor indeks. Jadi nombor indeks ni adalah satu topik matematik tambahan yang senang sebab dia hanya melibatkan asas dia melibatkan peratus dan satu lagi melibatkan purata. Jadi indeks harga biasanya adalah peratus. Dia gunakan konsep peratus walaupun dia tak ada tulis peratus kat situ. Indeks gubahan adalah purata. So, itu saja para pelajar. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.